juga akan diberi kepada lepasan sijil menengah agama atau sijil tinggi agama kelolaan Jabatan Agama Islam dan Majlis Agama Islam negeri-negeri yang telah memiliki SPM untuk menjadi guru kepada program pendidikan agama Islam dan JCOF. Dalam aspek ini juga, kerajaan telah menubuhkan sekolah berprestasi tinggi SBT untuk membolehkan pelajar mencapai kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan. Sejumlah 20 buah sekolah telah diberi status SBT berdasarkan pencapaian dan prestasi mereka. Bilangan SBT akan ditambah kepada 100 buah pada akhir tahun 2012. Sekolah-sekolah ini terdiri daripada sekolah rendah, menengah, sekolah harian dan sekolah berasrama penuh. Sekolah amanah atau trust schools akan diperkenalkan untuk memudah cara perkongsian awam swasta dalam pengurusan sekolah-sekolah kerajaan yang terpilih. Sekolah-sekolah tersebut akan diberi kuasa otonomi oleh kerajaan dan dengan itu dipertanggungjawabkan bagi meningkatkan prestasi pelajar. Otonomi yang akan diberikan termasuk keanjalan untuk mengubah suai kurikulum pembelajaran, menggunakan peruntukan mengikut keperluan, memberi insentif kepada guru mengikut tahap prestasi serta memilih guru dan staf sokongan. Kerajaan akan terus membantu sekolah bantuan modal untuk meringankan beban yang tanggung oleh pihak pengurusan sekolah. Bagi tujuan mengubah suai dan menaik taraf sekolah bantuan modal, peruntukan sebanyak 280 juta ringgit akan disalurkan dalam tempoh 2011 hingga 2012. Dengan ini, setiap satu kategori sekolah bantuan modal, iaitu sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama dan sekolah membalik atau mission schools akan memperolehi peruntukan tambahan sebanyak 70 juta ringgit setiap satu dalam tempoh 2011 dan 2012. Tambahan lagi, bagi membiayai pembayaran utility, kerajaan akan memberi bantuan berdasarkan bil elektrik dan air sebenar sehingga RM2,000 sebulan bagi setiap sekolah bantuan modal. Peruntukan ini akan melibatkan hampir 1,900 sekolah bantuan modal keseluruhannya. Tuan Yang Dipertua, anak-anak adalah harta dan warisan paling berharga kepada manusia. Merekalah masa depan kita. Adalah menjadi komitmen kerajaan untuk memberikan aset negara ini segala kelebihan untuk mereka berjaya dalam hidup kemudian hari yang penuh persaingan dan cabaran. Pelaburan terhadap mereka adalah pelaburan terhadap masa depan negara. Oleh itu, kita telah pun menjadikan pendidikan awal kanak-kanak sebagai agenda penting nasional melalui program Permata. Mengikut kajian pakar tentang kanak-kanak, secara amnya akan terdapat seorang yang pintar cerdas daripada kalangan 10,000 kanak-kanak. Mengikut statistik 2007, jumlah kanak-kanak di bawah umur 14 tahun di Malaysia adalah seramai 8.9 juta. Dari itu, berdasarkan rasional ini, kita boleh menganggarkan terdapat sekurang-kurangnya 900 orang pintar cerdas dari kalangan kanak-kanak di Malaysia. Penyertaan kanak-kanak yang berumur antara 4 hingga 5 tahun di peringkat prasekolah akan dipertingkatkan daripada 67% pada tahun 2010 pada 87% pada tahun 2012. Sasaran ini akan dicapai melalui penambahan kelas prasekolah di sekolah rendah kerajaan dan menggalakkan sektor swasta menyediakan pendidikan prasekolah. Insentif sebanyak RM10,000 akan diberi pada sektor swasta untuk menubuhkan institusi prasekolah swasta. Selain daripada memperkokoh program prasekolah, kerajaan sedang menimbang untuk mengurangkan umur persekolahan formal daripada 6 tahun kepada 5 tahun pada akhir tempoh rancangan ini tertaluk pada kemampuan kerajaan. Langkah ini akan meningkatkan akses pada pendidikan formal ke arah memperkasakan pembangunan awal kanak-kanak. Di negara maju, pendidikan teknikal dan latihan vocational menjadi antara pilihan utama pelajar kerana ianya menyediakan prospek kerjaya yang baik. Sebaliknya, di negara kita, ianya dilihat sebagai pilihan terakhir kerana persepsi prospek kerjaya yang terhad.
andaian negatif ini harus disangkal. Pendidikan teknikal dan latihan vocational sebenarnya menyediakan landasan alternatif yang baik bagi para pelajar merealisasikan potensi mereka. Seramai 100,000 lepasan SPM memasuki pasaran pekerjaan setiap tahun tanpa latihan kemahiran. Bagi membolehkan mereka mendapat pendidikan teknikal dan latihan vocational, kemudahan pendidikan teknikal dan latihan vocational akan dipertingkatkan. Dalam hal ini, Jabatan Pembangunan Kemahiran akan dijadikan agensi tunggal dalam pembangunan dan pengesahan kualiti kurikulum pendidikan tinggi dan latihan vocational. Sijil Kemahiran Malaysia pula akan dijadikan persijilan kebangsaan yang diiktiraf bagi kemasukan dalam perkhidmatan awam dan institusi pengajian tinggi. Saya percaya bahawa ini akan meningkatkan keyakinan dan mendorong lebih ramai lepasan sekolah melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vocational. Berhubung tenaga kerja, kini hanya terdapat 23% sahaja tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Peratusan ini jauh lebih rendah berbanding dengan negara-negara maju yang lain. Kita perlu meningkatkan komposisi pekerja berkemahiran tinggi kepada sekurang-kurangnya 37% menjelang tahun 2015 untuk menjadi sebuah negara maju. Bagi menggalakkan perkhidmatan sektor swasta dalam melatih pekerja berkemahiran tinggi, kerajaan akan mengambil langkah-langkah berikut. Pertama, memperluas liputan geran sepadan tabung pembangunan sumber manusia serta perbadanan perusahaan kecil dan sederhana untuk membantu majikan industri kecil juga sederhana melatih pekerja mereka. Kedua, menyediakan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman pada pekerja bagi mengikuti latihan untuk meningkatkan kelaikan. Sejumlah 500 juta ringgit akan disediakan di bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran yang dianggar memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 38,000 pekerja. Ketiga, menubuhkan tabung untuk pembiayaan bersama, iaitu kerajaan dan majikan sama-sama membiayai pekerja melanjutkan pengajian di peringkat PhD dalam bidang yang berkaitan dengan industri di mana pekerja itu bekerja. Keempat, memperluaskan pelaksanaan program sistem latihan dual nasional yang melibatkan kandungan latihan sebanyak 70% secara hands-on di tempat kerja dan 30% latihan teori di institusi latihan. Pada masa ini, SLDN disediakan kepada pekerja dan lepasan sijil pelajaran Malaysia sahaja. Melangkah ke hadapan, program ini akan merangkumi pelajar yang tidak menamatkan 11 tahun persekolahan. Kelima, mempergiatkan pelaksanaan pengiktirafan pencapaian terdahulu atau recognition of prior learning, iaitu menganugerahkan sijil kemahiran Malaysia kepada 60,000 pekerja setahun dengan mengiktiraf pengetahuan, pengalaman dan kemahiran pekerja yang diperolehi di tempat kerja. Dan keenam, menggalakkan sektor swasta dalam menyediakan latihan kemahiran dan vocational menerusi kaedah PPP. Untuk meningkatkan kompetensi graduan pula, employability atau boleh upaya diambil kerja, graduan akan dijadikan satu daripada KPI universiti. Penyediaan peruntukan kepada universiti akan bergantung kepada sejauh mana universiti mencapai KPI yang ditetapkan. Samping itu, kerajaan akan beri otonomi kepada universiti secara berperingkat bagi mengukuhkan peranan dan prestasi universiti. Untuk itu, kualiti staf akademik akan dipertingkatkan dengan menambah peratusan staf akademik berkelulusan PhD, yakni 75% bagi universiti penyelidikan atau research university dan 60% bagi universiti awam lain. Bagi mencapai sasaran ini, pelaksanaan program MyBrain 15, iaitu program pembiayaan pengajian di peringkat ijazah kedoktoran dengan matlamat meningkatkan jumlah pemegang PhD kepada 18,000 orang pada tahun 2015 akan dipergiatkan. Di samping itu, pakej pengkajian akan dikaji semula untuk menarik minat pensyarah asing dan staf akademik yang telah bersara. IPT memainkan peranan utama dalam menggerakkan aktiviti
penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan di negara ini.